Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tonton apa, Pan? Ada satu berita yang mengesahkan. Ada ahli dari parti PAS yang telah keluar parti dan menyertai Pakatan Harapan ataupun amanah. Bagi saya ini satu kejutan buruk untuk kepimpinan Perikatan Nasional, terutamanya PAS. Dalam sebuah artikel dari BH Online, sanggup tinggal PAS sertai amanah kerana takut kalah pilihan raya. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mencuri tumpuan pada hari pertama kempen pilihan raya kecil Dun Simpang Jeram di markas PAS Bakri malam tadi. Artikel pada 27 Ogos. Kehadiran timbalan pengerusi Perikatan Nasional menyemarakkan lagi suasana sambil diiringi laungan daripada kira-kira 1,000 penyokong. Turut sama pada ceramah Perdana PN Johor ialah Naib Presiden Bersatu, Datuk Dr. Radzi Jidin, Ahli Parlimen Kuala Terengganu, Datuk Ahmad Amzad Hashim, Pesuruh Jaya PAS Johor, Abdullah Husin dan calon Perikatan Nasional Dun Simpang Jeram, Dr. Muhammad Mazri Yahya. Yang mengejutkan saudara-saudara, dalam artikel ini mengesahkan Hadi mendakwa tindakan segelintir ahli dan bekas pemimpin parti itu menyertai amanah adalah kerana takut kalah dalam pilihan raya. Beliau turut menyifatkan mereka sebagai lemah semangat sehingga sanggup meninggalkan dasar perjuangan PAS. Terdapat kalangan PAS yang lemah semangat dan sayang nak tinggalkan DAP. Takut tak menang pilihan raya. Orang yang takut tak menang itu yang masuk parti amanah ini dan yang ikut parti amanah ini adalah kerana nak menang pilihan raya. Sanggup meninggalkan prinsip dasar perjuangan PAS, katanya. Jadi di sini disahkan oleh Presiden PAS sendiri, Tan Sri Abdul Hadi Awang, di mana terdapat tindakan segelintir ahli bekas pemimpin parti yang menyertai amanah kerana takut kalah. Tapi disahkan di sini ada ahli dari PAS yang menyertai amanah. Adakah di sini bermakna satu kejutan buruk untuk PAS PN? Adakah ini akan memberikan sedikit sebanyak kesan kepada parti itu? Dalam artikel ini lagi, di Parlimen Pulai, PH mempertaruhkan setiausaha politik Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, Suhaizan Kayat, manakala bekas jurutera Ir Nazri di Dun Simpang Jeram. PN pula meletakkan usahawan Zulkifli Jaafar, manakala pakar bedah Dr. Mazri dicalonkan di Simpang Jeram. PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram diadakan susulan kematian Salahuddin yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup pada 23 Julai. Timbalan Presiden amanah itu mempertahankan kedua kerusi berkenaan buat kali kedua selepas memenanginya pada PRN Johor pada Mac tahun lepas dan PRU 15 November tahun lalu. Tuan-tuan dan puan, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Ini satu lagi kejutan baru untuk semua musuh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini satu lagi titah yang mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan dari pembangkang. Dalam satu artikel dari sinarharian.com, Sultan Ibrahim titah beri Anwar lebih masa bangunkan ekonomi. Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar bertitah supaya lebih banyak masa diberikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membangunkan ekonomi negara. Memetik laporan media The Star, Sultan Ibrahim bertitah ia berikutan masalah krisis kewangan yang didepani oleh kerajaan perpaduan pimpinan Anwar ketika ini amat mencabar. Anwar hanya menyedari kesulitan kewangan
kerajaan selepas memegang jawatan. Saya percaya beliau memerlukan lebih banyak masa titah baginda pada Sabtu. Nah, saudara-saudara, titah Sultan Ibrahim ini pasti menjadi satu mesej kepada seluruh rakyat Malaysia, bahkan kepada kepimpinan-kepimpinan politik yang lain. Sedangkan Sultan Ibrahim sendiri, titah untuk memberikan Anwar, memberikan Perdana Menteri, lebih masa untuk bangunkan ekonomi. Ini kan pula rakyat Malaysia, netizen. Jadi di sini bagi saya amat menyokong titah Sultan Ibrahim. Dalam artikel ini lagi, selain itu, baginda turut melahirkan rasa lega kerana lawatan rasmi Anwar ke China pada awal tahun ini berjaya, membawa kembali banyak hasil positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Delegasi lawatan yang bermula pada 29 Mac hingga 1 April itu menyaksikan Malaysia memperoleh komitmen pelaburan sebanyak RM170 bilion dari China. Dalam perkembangan yang sama, Johor mendapat sebahagian besar daripada komitmen berkenaan dengan pelaburan RM80 bilion daripada syarikat petrokimia terbesar China, Rongsheng Petrochemical Co Ltd. Bagi saya ini satu lagi kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan kenyataan dalam artikel ini, di mana Sultan Ibrahim melahirkan rasa lega kerana lawatan rasmi Perdana Menteri ke China pada awal tahun ini berjaya membawa kembali banyak hasil positif kepada pertumbuhan ekonomi negara, dan ini yang diperlukan oleh Malaysia pada hari ini. Pada akhirnya, saudara-saudara, bagi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan tumbang sehingga akhir penggal. Bahkan pada akhir penggal, pada PRU ke-16 nanti pun bagi saya mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus kekal menjadi Perdana Menteri. Kita berharap perkara yang baik untuk kerajaan ataupun untuk tanah air yang tercinta. Saudara-saudara, satu artikel dari Sinar Harian, Sultan Ibrahim, titah, beri Anwar lebih masa bangunkan ekonomi. Bagi saya ini satu titah yang pasti mengejutkan ramai kepimpinan musuh daripada Perdana Menteri. Dan bagi saya ini juga satu kemenangan besar untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, hari ini ada satu nama individu yang kita boleh katakan salah satu individu yang terkenal, pemimpin politik yang terkenal, di mana beliau juga adalah bekas bos besar UMNO, yaitu Tan Sri Anwar Musa. Sebelum ini kita mendengar nama Tan Sri Anwar Musa berkaitan dengan isu penjualan Menara KL. Hari ini, saudara-saudara, ada dapatan baru saya yang menyebut nama Tan Sri Anwar Musa dan juga dana RM40 juta. Saya melihat dalam satu maklumat yang saya dapat dari entry Twitter Buletin RMS. Menurut Buletin RMS, kita tunggu adakah Menteri Besar Kelantan yang baru akan bertindak ke atas Tan Sri Anwar Musa kerana skandal RM40 juta. Saudara-saudara, skandal RM40 juta yang menyebut nama Tan Sri Anwar Musa. Saya tidak tahu perkara ini benar atau tidak, tetapi melalui perkongsian entry Twitter Buletin RMS menyebut nama Tan Sri Anwar Musa. Dan sudah pasti, persoalan yang timbul setelah perkara ini telah viral, telah dipost di media sosial. Adakah Anwar Musa, kalau perkara ini benar, beliau terlibat dengan skandal RM40 juta dan beliau juga didapati bersalah, adakah beliau akan dikenakan tindakan undang-undang sehingga paling teruk mungkin ditangkap? Nah, saudara-saudara, dalam entry Twitter Buletin RMS, adakah benar dakwaan Ustaz Nasruddin Daud
Tan Sri Anwar Musa perlu jawab. Ustaz Nasruddin Daud mendakwa peruntukan RM 40 juta untuk membantu golongan miskin susah telah dikebas Tan Sri Anwar Musa. Di sini mungkinkah Tan Sri Anwar Musa bakal disiasat oleh penguat kuasa, oleh SPRM, ataupun di sini Tan Sri Anwar Musa bakal dikenakan tindakan undang-undang? Seperti yang saya cakap sebentar tadi, adakah beliau akan dikenakan tindakan undang-undang sehingga paling teruk mungkin ditangkap? Nah, saudara-saudara, mungkin ramai yang menantikan penjelasan ataupun pengakuan dari Tan Sri Anwar Musa berkaitan dengan skandal RM 40 juta. Teman-teman, skandal RM 40 juta bukanlah satu jumlah yang sedikit. RM 40 juta ini boleh dilakukan banyak perkara, terutamanya untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Seperti yang dinyatakan di sini, dalam dapatan saya dari Buletin RMS, Ustaz Nasruddin Daud mendakwa peruntukan RM 40 juta untuk membantu golongan miskin susah telah dikebas Tan Sri Anwar Musa. Persoalan yang timbul adalah adakah beliau akan disiasat, adakah beliau akan ditahan ataupun ditangkap. Jadi info hari ini dari entry Twitter Buletin RMS. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.